Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua anak-anak? Sihat? Baiklah, insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan bagi mata pelajaran sejarah. So, topik kita pada hari ini ialah berkaitan dengan tokoh terbilang. So, kita akan masuk kepada peranan tokoh terbilang. Okay, pada sesi pembelajaran lepas, saudara sentuh berkaitan dengan tokoh terbilang. Okay, siapakah tokoh-tokoh terbilang, ciri-ciri tokoh terbilang, betul? So, hari ini kita akan masuk kepada peranan tokoh terbilang. Okey, so boleh rujuklah buku teks. Okay, muka surat 110 sehingga 115. Alright, so kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, mengikut kepada standard kandungan. Okay, di mana di akhir pembelajaran nanti, semua boleh mengkategorikan peranan sultan, bendahara dan laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okay, so tokoh terbilang ni kena tahulah memainkan peranan yang penting dalam kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Setiap tokoh terbilang ada peranan di masing-masing. Okay, so bukan senang untuk kita menjadi seorang tokoh terbilang. Dia banyak tanggungjawab, banyak tekanan dan banyak memberikan hasil yang baik sumbangan kepada Kesultanan Melayu Melaka. Alright, so kita lihat dulu yang pertama, berkaitan dengan peranan sultan. Peranan sultan. So yang pertama kita lihat pada poin yang pertama. Yang pertama adalah sultan merupakan pemerintah tertinggi. Pemerintah tertinggi. Maksudnya apa? Maksudnya kedudukan sultan adalah yang paling tinggi dalam kalangan masyarakat. So, sultan yang paling kita panggil kata berkuasa lah. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. So yang kedua adalah lambang perpaduan. So sultan ini adalah lambang perpaduan di mana sultan ini memainkan peranan dalam membuat perpaduan di antara masyarakat rakyat di Melaka pada ketika itu. So yang ketiga seterusnya melantik pembesar. So sultan ini bertanggungjawab untuk melantik pembesar ataupun kita panggil macam sayap kiri kan adalah pembantu kepada sultan. So bukan semua orang boleh menjadi pembesar. So sultan yang akan melantik. Yang mana pembesar mengikut kelayakan. Siapa yang layak, yang berkelayakan, dia akan dilantik menjadi pembesar. Sekiranya tidak layak, tidak mematuhi atau kriteria yang hendak dicari, so sultan takkan lantik dia sebagai pembesar. So seterusnya, sultan juga merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. So sultan ni dia memainkan peranan dalam institusi agama Islam. Kalau kita lihat sampai zaman sekarang pun, masa kini sekalipun, sultan masih lagi memegang sebagai ketua agama. So apa-apa yang berkaitan dengan al-ihwal Islam, sultan yang bertanggungjawab, dia yang berkuasa. So kalau kata contoh, sultan berarahan tidak dibenarkan untuk solat berjemaah di masjid. So kita sebagai rakyat kena akur. Pada zaman sekarang kan, sultan tak bagi, maka kita tidak boleh solat. Kalau sultan kata okey dah boleh solat dengan syarat-syarat tertentu, so kita kena ikutlah. Alright. So terusnya yang keempat, yang kelima, mengetuai angkatan tentera. So apa-apa sultan ni adalah ketua tentera. Tentera kan ramai kan, dia punya pasukan dia ramai kan. So sultan ni dia ketua dalam angkatan tentera. So seterusnya, memastikan keselamatan dan keamanan
Melaka. So, sultan ni sebagai ketua. So, bila ketua, dia kena pastikan bahawa negeri yang ditakluk, negeri yang diperintah dan rakyatnya dalam keadaan baik dan selamat. Betul tak? Kita sebagai ketua, mesti kita akan pastikan anak buah kita selamatlah kan, daripada segala ancaman musuh dan sebagainya. So yang ke-7. Menentukan hubungan diplomatik dengan kerajaan tertentu. Hubungan diplomatik ni maksudnya hubungan baik antara kita dengan negara luar. Macam Melaka, dia berhubungan baik dengan kuasa besar China dan India. So, sultan ni yang memainkan peranan. Sama ada kita hendak membuat hubungan diplomatik dengan negara mana. So, kalau sultan kata perlu, so kita kena ikutlah pembesar-pembesar dia. So, dan yang terakhir adalah menggalakkan perkembangan ilmu. Ilmu kan penting. So, kita kena galakkan perkembangan ilmu. Walaupun zaman dulu bukan macam sekarang. Tak ada sains, tak ada English semua. So, mungkin pada zaman dulu dia lebih kepada ilmu pertahanan. Pertahankan diri, ilmu agama dan sebagainya lah. Alright, seterusnya kita lihat kepada peranan bendahara. Peranan bendahara yang pertama adalah menjadi penasihat sultan dalam urusan pentadbiran. So, kalau sebelum sultan ni membuat sesuatu keputusan, so bendahara ni adalah orang yang memberikan nasihat. Contohnya kalau kurang sesuai atau bagus ke sebagainya, so bendahara ni dia yang akan nasihatkan sultan supaya tidak salah dalam membuat keputusan. So, bendahara ni dia kalau kita nak samakan dengan situasi kita pada hari ini, dia dikenali sebagai Perdana Menteri. So, tugas Perdana Menteri itu adalah besar kan, sebagai ketua negara kalau kita kan. So, maksudnya dia di bawah pemerintahan sultan. Yang kedua adalah ketua pembesar. So, kita tahu ada banyak pembesar kan. Di bawah sultan ada banyak pembesar. Dan ini bendahara ni adalah ketua. Orang yang paling atas, orang yang paling berkuasa selain sultan itu pembesar. Barulah pembesar. So, dia boleh memberikan arahan di bawah maksudnya memberikan arahan kepada pembesar-pembesar yang lain. So yang ketiga, pembantu sultan mengembangkan agama Islam. So dalam situasi dulu, Islam baru mula nak dikenali. So maksudnya bendahara ni sama-sama membantu sultan sebarkan Islam kepada rakyat Melaka pada ketika itulah. Tolong sultan edarkan maksudnya pergi rumah ke rumah ke dan sebagainya lah. So yang keempat, ketua diplomat, ketua hakim dan mengetahui angkatan perang. Ketua diplomat. Ketua diplomat ni sebagai macam ketua mesyuarat ataupun sebagai ketua perbincangan yang berkaitan diplomatik dengan hubungan luar. Maksudnya mungkin dia ada satu mesyuarat dengan kuasa besar lain, China ke India. Sebenarnya sebagai ketua perbincangan lah. So ketua hakim ni tahulah, hakim ni masih berkaitan dengan perundangan, undang-undang. So apa-apa yang berkaitan dengan undang-undang, so bendahara ni adalah bertanggungjawab sebagai ketua. Dan seterusnya sebagai ketua angkatan perang. Dan yang terakhir adalah pemangku sultan. Pemangku sultan. Maksudnya ketika sultan ni tiada di negeri ataupun pergi ke luar negeri ataupun dalam keadaan gering, so bendahara ni adalah sebagai pemangku sultan. So dia yang akan ambil alih tugas sultan untuk seketika semasa ketiadaan sultan. Kalau awak tengok dalam buku teks awak tu ada kan gering, sultan gering. Gering tu maksudnya apa? Gering tu maksudnya sakit. Istilah untuk raja. Awak tahu lah gering tu istilah untuk raja adalah sakit maksudnya.
Alright, seterusnya adalah peranan Laksamana. Peranan Laksamana. Yang pertama adalah mengetuai Angkatan Laut Melaka dalam melakukan serangan. Laksamana ni adalah lebih kepada macam tentera laut. So Laksamana kita siapa? Laksamana zaman dia siapa? Iaitu Laksamana Hang Tuah. So dia mengetuai Angkatan Laut. Dalam melakukan serangan yang berkaitan laut. So, yang kedua, duta bagi Melaka. Duta ni maksudnya orang yang memperkenalkan Melaka ni di persada dunia lah maksudnya. Dia sebagai orang yang bertanggungjawab memperkenalkan Melaka. So, orang kenal Hang Tuah. Orang tahu dia daripada Melaka. Yang ketiga, menjaga keamanan perairan Melaka dan keselamatan pedagang. Maksudnya, dia kena jaga perairan Melaka ni supaya tidak diserang oleh musuh. So, siapa-siapa yang berdagangan, berdagangan, maksudnya keluar masuk, dulu kan pengangkutannya kat kapal kan. So, nak ke Melaka, daripada Melaka nak ke China. So, kat situ, siapa-siapa yang nak masuk Melaka tu maksudnya Laksamana inilah yang bertanggungjawab. Seterusnya pengawal peribadi Sultan. Kita tahulah bodyguard kan untuk mengawal Sultan. Melindungi Sultan daripada bahaya ataupun apa-apa yang boleh mencederakan. Dan yang terakhir, mengetuai utusan rasmi ke luar negara. So apa-apa urusan luar negara, dia adalah utusan rasmi. Orang yang bertanggungjawab. Maksudnya, contoh, Sultan hantar dia ke China untuk urusan apa. So, dia yang akan bertanggungjawab mengetuai. Okay. Alright. So, awak kena tahulah tanggungjawab dan keseluruhan yang ditunjukkan oleh Sultan, Bendahara dan Laksamana ni dalam melaksanakan peranan masing-masing, tanggungjawab masing-masing telah mengukuhkan kedudukan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang terkenal. So jadi awak kena tahulah Sultan, Bendahara, Laksamana masing-masing ada peranan tertentu. Peranan masing-masing yang perlu dilaksanakan. Dalam mengukuhkan kedudukan Melaka. Boleh? So sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. So, harap kamu boleh faham. So, boleh buat latihan dalam buku aktiviti nanti. Dalam buku aktiviti muka surat 77. Kita akan jumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang seterusnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.